Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Tuan Imam Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa, Nazir dan Ahli Jawatan Kuasa, Ustaz Hussein, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita dapat bersua lagi, dan insya-Allah malam ini kita akan bincang sedikit tentang cinta syariat. Di mana yang tuan-tuan tahu bahawa kita baru saja mengadakan forum cinta syariat baru-baru ni di College University Insaniah. Dan dalam forum itu kita katakan bahawa mengapa kita cakap pasal cinta syariat. Hari ini orang banyak bercinta dengan benda-benda yang lain. Cinta gaji, cinta bangsa, cinta negara dan sebagainya. Kemudian kita katakan bahawa syariat ini sangat berkait rapat dengan akidah. Kerana akidah Islam ni, tuan-tuan, menurut Syekh Qaradawi ada tiga unsur yang penting, yang pokok. Pertama, dia kata alla tabghi ghairallahi rabba. Ini berdasarkan kepada surah Al-An'am, iaitu beliau katakan surah dalam Al-Quran yang sangat menekankan tentang pemantapan asas-asas keimanan dan tauhid. Pertama, anda jangan mencari selain Allah sebagai Tuhan. Ini ditekankan oleh Allah surah Al-An'am ayat 164. Katakan, wahai Muhammad, adakah wajar aku mencari selain Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, padahal Allah itulah Tuhan dan Rabb segala-galanya. Itu yang pertama. Itu unsur yang pertama. Jangan menjadikan Tuhan kecuali Allah, berdasarkan surah Al-An'am ayat 164. Yang kedua, beliau mengatakan alla tattakhidha ghairallahi waliya. Selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am juga ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakan, apakah wajar selain Allah aku menjadikan sebagai tempat meletakkan kesetiaan, walhal dia pencipta 7 petala langit dan bumi, dan dia memberi makanan dan tidak diberi makan. Tuhan memberi makan dan tidak diberi makan, ya. Kita tak perlu bagi makan Tuhan. Tuhan tak makan. Yang perlu makan kita, dan Tuhan memberi kita makan. Yang ketiga, alla tabtaghi ghairallahi hukman. Ini unsur yang ketiga di dalam tauhid itu, di dalam la ilaha illallah. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 114. Jadi 164, 14 dan 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah kepada selain Allah aku mencari pemutus perkara, yakni perundangan, sedangkan dialah yang menurunkan kepada kalian Al-Quran yang mendetailkan dan mencerakinkan banyak perkara.
Jadi maknanya dalam tauhid ini, dalam akidah, dalam syahadat kita tu ada 3 unsur. Unsur yang ketiga ni, unsur yang pertama ni tentang Tuhan tu memang jelaslah. Kita tidak boleh mencari Tuhan yang lain kecuali Allah. Dinyatakan juga dalam surah Al-Imran ayat 64, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Itu jelas, ya. Dan yang kedua, jangan menjadikan selain Allah tempat kesetiakawan atau tempat kita bersetia kawan, ya. Kata beliau, makna unsur yang kedua dalam tauhid ini adalah rafdul wala li ghairillahi wa hizbi. Menafikan kesetiaan kesetiakawanan kepada selain Allah dan kumpulan Allah. Hizb, parti Allah. Tolak parti lain, masuk parti Allah, ya. Nafikan kesetiaan. Kita boleh setia dengan kumpulan lain, mesti kumpulan Islam. Falaisa minat tauhid, bukan daripada tauhid kalau ada orang menganggap bahawa Tuhan dia Allah, kemudian dia bersetia dan sayang dan menyokong lain daripada Islam, lain daripada Allah. Tak masuk akal. Dia dah masuk Islam mengaku, tapi dia tak setia dengan Islam. Dia tak suka perjuangan Islam. Dia tak suka perjuangan agama Allah Azza wa Jalla. Tak masuk akal, ya. Al-unsur salis, unsur yang ketiga, alla tabtaghi ghairallahi hakama. Anda tak boleh tunduk kepada semua hukum yang bukan hukum Allah. Sebut alla rafdul khudu' likulli hukmin ghaira hukmillah. Menolak kepatuhan kepada selain daripada hukum Allah. Dan semua hukum yang bukan hukum Allah, dan semua sistem bukan sistem Allah, semua undang-undang bukan syarak Allah, semua perkara yang Tuhan tak pernah beri keizinan, kita tak boleh tunduk. Siapa yang reda tunduk dengan tanpa keizinan Allah, maka dia telah membatalkan satu unsur yang paling pokok daripada unsur-unsur tauhid, kerana dia mencari selain daripada Allah sebagai pemutus, sebagai undang-undang, ya, sebagai syariat. Sebab itu Allah menyebutkan di dalam surah Yusuf ayat 4, ayat 40, innal hukmu illa lillah. Hak kedaulatan membuat peraturan halal haram ni semua ni adalah milik Allah. Kuasa ni milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah merintahkan supaya tidak kamu sembah melainkan Dia. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang sangat benar, sangat jitu, sangat bermutu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak sedar dan tidak tahu, tidak mengerti. Ini unsur yang ketiga ni berkait rapat dengan unsur tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merelakan orang lain selain Allah menentukan syariat dan hukum dia, orang tu boleh suruh apa saja dan larang apa saja, menghalal apa saja, mengharam apa saja, dan dia taat pada orang itu. Orang itu menghalalkan zina, halal judi, halal segala-galanya, tipu, rasuah dia halal, berbagai-bagai lagi. Orang itu telah melakukan, ya, percanggahan dengan akidah tauhid dia. Sebab itu Allah SWT sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, ya, para pendeta dan, ya, rahib-rahib mereka
ya, sebagai Tuhan, yakni menentukan halal haram selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka jadikan Jesus, Masih ibn Maryam, sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak suruh, diperintahkan kecuali supaya menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala yang sekutu yang mereka sekutukan Allah dengannya. Bagaimana boleh mereka tu menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan? Sebenarnya mereka tak sujud pada pendeta itu. Mereka tak sembah, tetapi mereka mematuhi halal haram pendeta itu. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Jarir tentang kisah Islam Adi bin Hatim At-Tai, anak Hatim Tai, beliau telah masuk Nasrani pada masa jahiliah. Kemudian dia sampai ke Madinah dan orang ramai memberitahulah tentang kehadiran dia. Kemudian dia datang berkunjung kepada Rasulullah SAW. Di leher dia tergantung salib perak, ya, tanda salib perak, daripada perak. Waktu itu baginda sedang membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pemimpin agama dan pendeta-pendeta mereka bagaikan Tuhan selain daripada Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Adi berkata, faqultu, saya pun kata Adi, innahum lam ya'buduhum. Orang Nasrani tak sembah mereka, tak sembah pendeta-pendeta, pastor apa semua tu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bala innahum harramu alaihimul halal. Bahkan mereka sembah kerana mereka mengharamkan kepada Bani Israel itu benda-benda yang halal, dan mereka menghalalkan untuk Bani Israel benda-benda yang haram, yang Tuhan haramkan, dan mereka patuhi, mereka ikut. Itu makna fadzalika ibadatuhum iyahum. Itu maksud penyembahan mereka terhadap pastor-pastor dan pendeta-pendeta tu. Dia kata, ni Nabi sebut ya. Sebab Adi kata dia tak sembah, Adi Nasrani. Nabi kata itulah maknanya dia sembah tu. Dia patuh. Kalau undang-undang dia halalkan rasuah, dia setuju, halal. Kalau undang-undang dia benarkan zina, halal. Kalau undang-undang dia halalkan judi, halal. Dia pun setuju ini judi halal. Maknanya dia dah menjadikan orang itu Tuhan, menurut penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat ini. Jadi boleh kita ringkaskan kesimpulan daripada makna la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, adalah 3 perkara. Pertama, anda jangan ambil Tuhan lain selain Allah. Kedua, anda jangan menjadikan orang lain sebagai yang anda setia, yang anda bersetia dengan dia. Tak boleh setia mereka kepada Allah saja. Yang ketiga, wala tabtaghi ghairallahi hakama. Jangan kau ambil selain daripada Allah sebagai pemutus perkara, sebagai
yang memberikan undang-undang, sebagai yang memberikan syariat yang memutuskan pertikaian sesama kamu, mesti syariat Allah. Kalau anda tak setuju, sia-sia masuk Islam. Sia-sia masuk Islam. Tuhan dah turunkan syariat. Islam ni ada akidah, ada akhlak, ada syariah. Kalau anda tolak satu daripadanya, habis. Habis, tuan-tuan. Sebab itu, bila kita cakap tentang cinta syariat, kita bercakap tentang masa depan kita. Kita di dunia ni 60 tahun, 70 tahun. Di dunia ni Tuhan nak tahu sama ada kita ikut jalan Tuhan ke, kita ikut jalan tagut. Ikut perintah Tuhan ke, perintah tagut. Ikut syariat Tuhan ke, syariat tagut. Kalau anda aslim taslam, kerana anda masuk Islam, anda sejahtera. Bermakna anda masuk tiga-tiga tadi, anda sejahtera. Kalau anda tolak, maknanya anda tak masuk. Bila tak masuk, anda tak akan sejahtera. Betul, tuan-tuan? Disebutkan dalam Al-Quran contoh bangsa-bangsa yang terima Islam ni dengan yang tak terima ni. Dia kata perumpamaannya adalah seperti ada dua orang hamba milik seorang tuan. Seorang hamba tu ikut apa yang Tuhan kata. Manakala seorang lagi ke arah mana pun disuruh, tak boleh nak ikut dan tak tahu nak ke mana. Tak ada faedah. Dah disuruh, tak ikut juga. Tak tentu hala juga dia. Arah mana disuruh tak mengikut. Ini contoh bangsa yang menerima perintah Allah dengan bangsa yang menolak. Bangsa yang menerima selamat, bangsa yang menolak celaka. Tuan-tuan ingat ya, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum. Tuan dalam surah Al-Baqarah. Maka orang-orang yang zalim menukar ganti titah perintah dan hukum syariat Allah tadi dengan titah dan perintah yang lain daripada Allah, syariat Allah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama' bima kanu yafsuqun. Lalu kami turunkan kepada orang yang zalim itu suatu bencana daripada langit kerana kefasikan dan penderhakaan mereka. Siapa yang baddalal ladzina zalamu? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dilaknat menjadi kera. Sebab apa? Tuhan dah turunkan syariat, Tuhan dah turunkan dekret ataupun perintah dan titah dia, dia tukar, dia ambil yang lain, bukan yang Tuhan suruh. Tuhan kata yang ini halal, dia pergi haram. Tuhan kata yang ini ikut, dia tentang. Suruh ikut Islam, dia ikut Melayu. Dunia ni, kita kena ikut Islam ke ikut Melayu, tuan-tuan? Ikut Islam. Tak. Bagi tahulah, tak mahu dia. Nak mati pun dia nak Melayu juga. Sebab apa? Dia tak faham. Sebab itu kita tak mahu kalau kita dah masuk Islam, Tuhan nafikan kita. Dalam surah Al-Baqarah, ni ayat surah lembu. Menunjukkan yang menafikan firman Tuhan ni dia lembu juga. Sebab itu dia masuk dalam surah lembu. Dia Tuhan dah turunkan ajaran yang betul, tak ikut, tak nak taat. Dia benda ni masuk dalam surah lembu. Maksudnya ada juga boleh difahami, ni sejenis lembu juga tu, semacam jenis lembu juga. Tuhan dah bagi tahu yang ni baik, yang ni ikut, dia tak ikut. Lembu memang dia tak belajar. Ini ayat ni ada dalam surah lembu.